Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya, Dr. Aila Abdul Latif. Anda sedang menonton VC. Dalam episod VC pada hari ini, kita akan sama-sama membincangkan berkaitan dengan perancangan bersasar dari sudut bantuan pendidikan dari pihak Yayasan Sarawak dalam ekosistem di mana ianya memberikan sistem sokongan yang padu melalui transformasi dan transisi perubahan sosioekonomi masyarakat ke arah kemajuan. Dan bersama saya pada hari ini adalah Tuan Haji Azmi bin Haji Bujang, merupakan pengarah Yayasan Sarawak sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Apa khabar? Bagus. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Haji di atas kesudian untuk bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih. Okey, Tuan Haji, rasanya masih belum terlambat untuk kami semua mengucapkan tahniah di atas pingat yang diterima baru-baru ini, iaitu pingat Perkhidmatan Cemerlang Emas ya. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa memangnya ianya adalah satu penghargaan yang bersesuaian kerana tetamu kita pada hari ini bukanlah calang-calang orangnya, merupakan seorang yang memiliki Masters in Policy Science dari Curtin University pada tahun 2014, juga merupakan setiausaha sulit kanan Ketua Menteri Sarawak pada zaman Tok Nan dahulu yang Almarhum popular. Tok Nan, ya. Dan merupakan bekas pegawai daerah selama 5 tahun di daerah Lundu. Ya. Okey. Tidak juga dilupakan, saya mendapat tahu bahawa beliau merupakan salah seorang penerima beasiswa Tunku Abdul Rahman. Ya. Ya. Itu cerita lama lah. Ya, cerita lama tapi sebenarnya ianya memberikan satu gambaran betapa orang yang kita jemput pada hari ini adalah seorang yang sangat-sangat saya rasa bertuah untuk kita mendengarkan pendapat. Jadi untuk berkaitan dengan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan peranan Yayasan Sarawak yang saya kira dari kecil lagi, dari zaman saya sekolah, saya memang dah tahu Yayasan Sarawak ni adalah satu entiti yang sangat-sangat dekat di hati rakyat Sarawak. Setiap pelajar dia mempunyai impian untuk menjadi sebahagian yang terpilih akan menjadi sebahagian daripada alumni Yayasan Sarawak itu sendiri. Jadi dari tahun 1971 Yayasan Sarawak ditubuhkan sehingga sekarang mendekati 50 tahun ditubuhkan. Ianya tidak pernah gagal untuk mengenal pasti pelajar yang cemerlang, yang boleh memberikan sumbangan balik kepada negeri Sarawak. Bagaimana peranan Yayasan Sarawak itu sendiri dipelbagaikan merentasi arus masa untuk memenuhi keperluan sosioekonomi yang berubah-ubah pada masa sekarang? Baik, Doktor. Mula-mula terima kasihlah kerana menjemput saya untuk hadir ke program BC ini. Dan memang benar, Yayasan Sarawak ditubuhkan pada tahun 1971. Yayasan Sarawak adalah satu agensi kerajaan negeri Sarawak yang sangat strategik. We call it a strategic organisation di dalam aspek pembangunan pendidikan di Sarawak. Jika kita lihat sejarah penubuhannya pada masa itu, tidak ada sekolah, tidak ada universiti, pelajar-pelajar tidak ada peluang untuk menuntut ke peringkat lebih tinggi. Jadi dengan adanya penubuhan Yayasan Sarawak, sedikit sebanyak pada masa tersebut, Yayasan Sarawak telah dapat menghantar sekumpulan anak-anak Sarawak untuk menuntut di Semenanjung dan terusnya berkembang sehingga hari ini kita masih lagi menghantar pelajar-pelajar anak Sarawak untuk menuntut di Semenanjung di bawah program pertukaran pelajar. Dan daripada itu berkembanglah fungsi Yayasan Sarawak sejajar dengan keperluan pembangunan sumber manusia, keperluan sosioekonomi dan pembangunan Sarawak secara amnya. Jadi daripada humble beginning, Yayasan Sarawak sekarang telah berkembang kepada satu agensi yang besar di negeri ini dan apa yang dikatakan oleh pengarah-pengarah lain di yayasan negeri, they are saying that Yayasan Sarawak is among the biggest yayasan negeri di Malaysia. Jadi kita amat bertuah kerana ini adalah kerana sokongan, dorongan dan bantuan daripada kerajaan negeri sendiri terhadap Yayasan Sarawak. Jadi Doktor, semenjak 71 sehingga sekarang, evolusi perkembangan perkhidmatan Yayasan Sarawak juga berubah-ubah. Dari mulanya hanya menghantar pelajar ke sekolah-sekolah berasrama penuh di Semenanjung, antara tokoh kita seperti Datuk Ahmad Awang Tengah, Datuk Seri Fadilah, those are people yang dulu
the batch pertama yang menikmati program Yayasan Sarawak. Dan selepas itu kita menyediakan pinjaman-pinjaman, beasiswa-beasiswa dan kita teruskan sehingga kini. Dan daripada itu kita Yayasan Sarawak juga bergerak ke arah mengadakan perkhidmatan-perkhidmatan lain, menubuhkan institusi-institusi teknikal seperti Sentex di bawah Yayasan Sarawak dan juga universiti-universiti swasta seperti Curtin dan Swinburne juga adalah anak syarikat Yayasan Sarawak. Semuanya sebenarnya adalah inisiatif-inisiatif dalam Yayasan Sarawak itu sendiri. Ini adalah dasar kerajaan negeri dan Yayasan Sarawak sebagai agensi strategik, and we are agensi yang melaksanakan execution of that policy. Dan it's not too much for me to say, selepas ini ada pula penubuhan sekolah menengah antarabangsa, the Yayasan Sarawak International Secondary School, juga di bawah kelolaan Yayasan Sarawak. Jadi jika kita lihat perkembangan dari tahun 71 sehinggalah ke tahap ini, kita akan menyambut Jubli Emas tahun depan, 50 tahun. Jadi kita lihat the growth pertumbuhan Yayasan Sarawak tersebut adalah sejajar dengan pertumbuhan dan keperluan sosioekonomi Sarawak. Saya kira penjelasan yang sungguh mencerahkan kepada setiap pihak dari segi evolusi bantuan yang bersasar di mana ianya membantu transformasi pendidikan di kalangan segenap lapisan rakyat Sarawak. Kita akan memperhalusi lebih banyak isu yang berkaitan dengan transformasi pendidikan dengan bantuan Yayasan Sarawak sebagai peranan sokongan dalam ekosistem itu sendiri, tetapi kita berehat seketika kembali selepas ini. Kembali semula bersama BC, kita masih membincangkan berkaitan dengan aspirasi perubahan melalui transformasi pendidikan dengan bantuan dan sokongan daripada Yayasan Sarawak. Okey, Tuan Haji, tadi kita bercerita tentang resources ataupun sumber yang banyak yang diperuntukkan untuk transformasi perubahan ekosistem pendidikan itu sendiri. Dan saya melihat banyak yang fokus-fokus yang disasarkan dan bagaimana sebenarnya evolusi yang ingin dibuat ini diuruskan secara efektif dan sistematik di peringkat pengurusan. Baik, jika kita bercakap tentang sumber, Yayasan Sarawak mempunyai beberapa punca sumber pendapatan. Satunya adalah daripada janaan sendiri, internal generated resources, dan satu lagi adalah daripada kerajaan negeri. Jadi kedua-dua sumber ini kita urus sebaik yang mungkin kerana kebanyakan daripada sumber ini bergantung juga kepada keadaan ekonomi semasa. Sebab kita mempunyai dana-dana yang sensitif terhadap keadaan pasaran, kadar interest, simpanan tetap dan sebagainya, dan sensitif terhadap keperluan pasaran lain. Umpamanya pelaburan kita di dalam ladang-ladang kelapa sawit, operasi-operasi balak dan sebagainya. Kalau kita melihat adanya pengurusan sumber yang efisien di situ, pasti ada elemen pengurusan risiko yang mungkin diletakkan dalam bentuk piawaian tertentu. Ya, kita ada garis panduan, we call it investment guidelines. Jadi dasar pelaburan Yayasan Sarawak senang saja, very simple. Number one, it is medium to low risk. Kita tidak akan melabur dalam satu venture yang sensitif terhadap risiko yang tinggi. Dan kedua, investment tersebut seharusnya memberikan konsisten dan constant income stream. Jadi dua konsep ini kita aplikasikan. Setakat ini Yayasan Sarawak masih lagi dapat menunaikan tanggungjawab kita terhadap beneficiaries Yayasan Sarawak. Kerajaan negeri juga memberi peluang-peluang untuk Yayasan Sarawak menceburi dalam bidang-bidang lain dan termasuk juga bantuan-bantuan geran-geran lain. Dalam arti kata lain, state government bukan sahaja mengarah Yayasan Sarawak membuat sesuatu, tetapi sekali dengan resources yang mencukupi.
Umpamanya untuk International Secondary School, walaupun dia di bawah Yayasan Sarawak, tapi dananya adalah kerajaan negeri. Dengan itu, 20% of staff Yayasan Sarawak adalah core business kita. Core business berarti education related program, beasiswa, pinjaman. 80% daripada resources Yayasan Sarawak adalah support kepada 20% ini. Lawyer kita, engineer kita, investment officer kita, HR kita, trainees, accountant dan sebagainya. Itu adalah untuk support semua ini. Tetapi dari segi perbelanjaan, 20% adalah untuk belanja support. 80% adalah untuk core business. Dia adalah the other way around. So 80-20 rule ni sometimes we apply it literally. That is the guiding principle yang kita lakukan. Jadi kita haruslah berhati-hati tentang sebanyak mana kita belanjakan setiap tahun. Kerana kita luluskan sesuatu pinjaman atau beasiswa tersebut, ia akan berpanjangan untuk 4 tahun. Untuk satu kohort kedua, kohort ketiga. Jadi kita tidak boleh tahun ni kita rasa operating income kita banyak, so kita approve lebih. No, we have to have consistent di dalam perangkaan dalam kelulusan ini, kerana dia akan bertambah setiap 4 tahun. Sebab dia roll over satu kohort dan satu kohort sebagainya. Jadi inilah satu cabaran kepada organisasi terhadap staf-staf kita yang buat perancangan tersebut. Dan kadang-kadang satu cabaran kepada saya untuk keep things in place dengan permintaan yang begitu tinggi untuk beasiswa dan sebagainya. Bukan mudah ya untuk melihat dari perspektif pengurusan dalam masa yang sama untuk memaksimalkan manfaat yang optimum kepada penerima-penerima yang kita rasakan semuanya sebenarnya memerlukan bantuan dan berpotensi untuk memberikan manfaat yang imbal balik kepada yayasan pada masa yang akan datang. Betul. Sebab itulah fokus kita kepada pelajar-pelajar yang menuntut di dalam negara. Kerana jika kita menghantar ramai pelajar ke luar negara, setiap seorang kita hantar luar negara, kita boleh menghantar 4 atau 5 orang di dalam negara. Jadi dengan itu kita ada inisiatif baru, iaitu beasiswa khas untuk anak-anak Sarawak belajar di universiti terkemuka di dunia ini. Seperti mana diumumkan oleh Ketua Menteri baru-baru ini, kita mempunyai beasiswa belajar di Oxford University, Cambridge University dan London School of Economics di United Kingdom dan Stanford University di Amerika Syarikat. Kita juga menghantar anak-anak Sarawak ke tempat begini kerana ekosistemnya berlainan, suasananya berlainan dan begitu juga sistem perbelanjaan tidak sama. Tetapi untuk disiplin-disiplin yang ada di Malaysia, kita fokus kepada hantar di Malaysia. Kita juga ada universiti kita sendiri. Swinburne University di Kuching, Curtin University di Miri dan UCTS di Sibu. Jadi ramai juga anak-anak Sarawak kita taja untuk belajar di universiti-universiti ini. Okey. Saya kira ianya satu penerangan yang cukup bermakna untuk anak-anak Sarawak yang pada masa ini berfikir ke manakah mereka akan pergi untuk melanjutkan pelajaran selepas ini. Mungkin ada peluang-peluang yang tertentu yang akan membantu mereka merubah nasib pada masa akan datang. Dan kita akan teruskan perbincangan selepas ini, namun kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Masih bersama BC, kita masih bersama dengan Tuan Haji Azmi bin Haji Bujang. Baiklah Tuan Haji, tadi berkait dengan peluang-peluang yang diberikan melalui inisiatif Yayasan Sarawak mengadakan universiti-universiti swasta di negeri Sarawak sendiri. Kita selalu mendengar anak-anak Sarawak ini kadang-kala merasakan kebimbangan dan kegusaran di pihak ibu bapa dari segi iuran yang agak mahal dan mereka tidak mampu untuk menghantar anak-anak mendapatkan peluang-peluang seperti ini. Bagaimana ianya boleh dijadikan satu perkara yang mungkin bukan satu cabaran kepada ibu bapa tetapi ianya telah dilihat oleh Yayasan Sarawak sendiri sebagai satu yang boleh di overcome ataupun yang boleh diatasi. Penubuhan universiti-universiti ini di Sarawak adalah untuk membawa international university berada di Sarawak dan supaya anak-anak Sarawak dapat berpeluang menuntut universiti-universiti ini tanpa berada di luar negara.
Jadi pada tahun 1999 dan tahun 2000, Kerajaan Negeri telah menubuhkan Curtin University dan Sydney University yang berada ditempatkan di Miri dan di Kuching, dan UCTS kemudiannya di Sibu untuk membuka peluang kepada anak-anak Sarawak belajar di universiti ini. Namun harus kita sedari dan kita mengakui bahawa yuran mereka adalah lebih tinggi sedikit daripada universiti-universiti awam, kerana universiti-universiti ini tidak mempunyai elemen-elemen bantuan daripada kerajaan. Tetapi jika kita lihat dan kita kaji, walaupun fee tersebut tinggi, tetapi kadarnya adalah lebih murah daripada kita belajar di luar negara. Umpamanya, kalau kita belajar di Swinburne University di Sarawak untuk kursus engineering, kursusnya adalah dalam lingkungan 100 ke 120 ribu untuk 4 tahun. Tetapi jika kita belajar di Melbourne, saya rasa setengah juta pun tidak cukup. Tapi kita sedar juga bahawa ramai dalam kalangan Bumiputera khususnya tidak mampu untuk belajar universiti-universiti ini. Kerana jika belajar di Unimas, UiTM sebagainya, untuk belajar 4 tahun, untuk dalam jurusan engineering boleh jadi fee-nya cuma 30 ke 40 ribu, paling tinggi. Jadi Yayasan Sarawak mempunyai inisiatif program BP40, BP40 Bumiputera dalam kalangan B40. Untuk mereka, agar lebih ramai anak-anak Bumiputera khususnya dan juga kaum-kaum lain yang bukan Bumiputera, jika layak, dapat peluang untuk belajar di universiti-universiti seperti di Curtin, Swinburne dan UCTS ini. Jadi jika kita lihat, fee ini adalah satu kolaborasi antara Yayasan Sarawak dengan universiti tersebut, supaya pelajar-pelajar yang layak di bawah program BP40 ini cuma membayar fee yang lebih kurang dengan universiti awam. Umpamanya di Swinburne, jika mereka mengambil jurusan civil engineering, yuran yang mereka bayar tidak melebihi 45 ribu untuk 4 tahun. Jadi selebihnya komposisi fee itu atau Adalah komposisi yuran dibayar oleh Yayasan Sarawak. Itu adalah di antara yayasan dengan Swinburne sahaja. Okay. So as far as the student is concerned, fee dia adalah 40 lebih. Dan student tersebut layak untuk memohon pinjaman-pinjaman biasa. Jika layak untuk scholarship, boleh memohon scholarship. Jadi kita galakkan anak-anak Bumiputera khususnya untuk menuntut di universiti-universiti ini. Kerana itulah matlamat asal penubuhan universiti ini, untuk memberi lebih ramai anak-anak Sarawak menuntut di universiti-universiti ini. Namun doktor, apa yang kita perolehi daripada sumber-sumber yang kita dengari daripada anak-anak kita, mereka menyatakan bahawa universiti-universiti ini adalah bahasa pengantarnya adalah English. So they're having problem of studying in English. Jadi kita tahu, sebab itu universiti tersebut juga mempunyai program-program khas untuk meningkatkan kemahiran dalam bahasa Inggeris 6 bulan, setahun dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak perlulah anak-anak Sarawak, especially golongan Bumiputera, anak-anak kita di luar bandar, risau sangat tentang masalah language ini. Kerana universiti tersebut pun faham tentang kelemahan ini, dan mereka membuat persiapan, membuat bantuan, menyediakan bantuan dan sebagainya agar pelajar-pelajar tidak tertinggal di dalam subjek-subjek mereka. Memang betul bahasa pengantar di universiti adalah universiti swasta, adalah bahasa Inggeris. Dan itulah, dengan bantuan ini dan bantuan-bantuan yang diberi oleh universiti-universiti ini, saya rasa tidak ada sebab anak-anak Sarawak masih lagi khawatir untuk berjaya jika mereka belajar di universiti-universiti ini. Bukan mudah untuk membuat satu transformasi Bukan dari mudah, segi individu, dari segi makro, sebuah masyarakat. Semuanya memerlukan usaha-usaha yang berfokus di mana kelemahan dan di mana bantuan harus diberikan. Kerana itu kita melihat Yayasan Sarawak bukan sahaja melihat dari satu sudut memberi peluang, tetapi juga ianya memberikan satu transformasi yang inklusif dari segi bantuan itu. Okay, baiklah Tuan Haji, melihat dari perspektif jangka panjang,
kalau kita ingin melihat sustainability ataupun kelestarian peranan Yayasan Sarawak ini sendiri, apakah strategi yang mungkin boleh dikongsi di peringkat pengurusan atasan? Baik, Yayasan Sarawak adalah agensi strategik yang saya nyatakan tadi, dan untuk melestarikan atau to sustain fungsi Yayasan Sarawak ini bergantung kepada resources yang ada, dan resources inilah yang kita perlukan untuk melangsungkan bantuan-bantuan yang kita hulurkan kepada anak-anak Sarawak. Namun sekiranya perkembangan ekonomi kita meningkat, pendapatan rakyat Sarawak meningkat dan sebagainya, maka bantuan kita bolehlah beralih kepada aspek-aspek lain. Tidak semestinya bantuan-bantuan untuk melibatkan seragam, untuk bantuan benda kecil. Kerana boleh jadi dalam masa 10 tahun, 20 tahun, kita tidak lagi perlu melihat perkara ini sebagai satu perkara yang besar. Boleh jadi dia menjadi satu perkara kecil sahaja. Apa yang Amat Berhormat Ketua Menteri nyatakan adalah dalam tahun 20 sehingga 23 ataupun tahun 24, setelah basic infrastructure kita tercapai ke tahap yang lebih tertinggi 90%, 100%, maka sumber-sumber lain tu boleh kita agih kepada pembangunan sumber manusia, dan Yayasan Sarawak lah yang bertanggungjawab di dalam perkara ini. Sebab itulah untuk kesinambungan kelestarian atau sustainability of education Yayasan Sarawak ini, kita bermula daripada peringkat rendah, peringkat sekolah menengah ke peringkat-peringkat institusi dan sebagainya. Jadi pembangunan sumber manusia ini perlu kita sustain sehingga visi Kerajaan Negeri Sarawak untuk mencapai tahap negeri maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030, Yayasan Sarawak is part of that vision. Okey, Tuan Haji, rasanya macam tak cukup untuk kita sentiasa melihat manfaat-manfaat yang boleh dipertingkatkan, tetapi mungkin masa pada kali ini tidak begitu memihak kepada kita, dan kita berakhir episod pada kali ini berkaitan dengan transformasi dan aspirasi pendidikan mengikut ekosistem dan acuan Negeri Sarawak dengan sokongan Yayasan Sarawak, dan kita akan kembali dalam episod visi yang akan datang. Terima kasih Tuan Haji di atas kesediaan untuk bersama-sama kami. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.